tidak jadi apa-apa. Ya tak? Maka tiba-tiba datanglah pertolongan Allah. Ya, datanglah pertolongan Allah. Jadi orang yang kental, yang ada kualiti, bertahan, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pertolongan Allah tak datang? Kualiti tak ada lagi. Kualiti kita ada kuantiti tapi tak ada kualiti. Kalau kita walaupun bilangan tidak banyak tapi punya kualiti, maka di sana ada pertolongan daripada Allah min haitsu la yahtasib, daripada arah yang kita tak sangka-sangka. Ya. Jadi dikatakan di sini keuntungan datang pada waktu itu pasti mereka ni munafiqin akan berkata, inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami adalah beserta kamu. Setelah jelas keuntungan datang, kemenangan tiba, hilang gemilang, mereka mengatakan fitnah ujian manusia yang kecil itu sama saja dengan azab Allah. Lalu mereka mengundurkan diri. Sekarang setelah nyata kemenangan dicapai oleh perjuangan Islam, tidak segan-segan mereka tampil ke muka. Yang kesiangan ni tadi, yang kesiangan ni tadi. Mereka tampil ke muka mengatakan bahawa kami ada sekali. Kami sekali dalam barisan orang-orang Islam. Mereka meskipun diam-diam, namun hati mereka tetap dalam Islam. Mereka meskipun diam-diam kata mereka, tapi hati kami Islam. Maka Tuhan kata kepada orang-orang ini, bukankah alaihissallahu bi'a'lami bima fi sudur al-alamin? Bukankah Allah tahu apa yang ada dalam dada kamu sekalian dan dada orang-orang sekalian? Kamu jangan cuba, maknanya cuba untuk maknanya berlaku bersandiwara. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kamu. Itulah Tufaili. Tuan-tuan, saya pun tak pasti apakah dia menggunakan perkataan Arab Tufaili. Tapi Arab ni tak ada perkataan berganda opini. Tufaili. Arab sebut Tufaili ni apa tuan-tuan? Childish, kebudak-budakan. Itulah dia berbudak punya perjuangan. Itulah dia kebudak-budakan dalam perjuangan. Maknanya kira tak senang je. Kira tak selesa je. Maka disebut sebagai Tufaili, daripada tiflun, berbudak dalam bahasa Arab, tiflun, kebudak-budakan, Tufail. Jadi childish mentality, maknanya slavish and childish mentality yang ada pada mereka. Betapa kebudaknya ini, kebudak-budakan dalam perjuangan, bukan kejantanan, bukan jati diri dalam perjuangan, tapi macam berbudak. Kira nak es krim, kira nak es krim, kira nak jual raya, kira nak yang kejap-kejap, yang cepat-cepat je. Dia tak susah. Dia tak susah. Dia tak yang cepat-cepat, yang cepat dimakan, sedap dimakan, cepat dimasak. Itu je. Jenis-jenis kopi tu dia tidak. Dia tak ada yang orang kata bersusah payah memberikan keuntungan jangka panjang. Dia tak ada. Dapat cat siput cukup. Cat siput. Jadi dia kata Tufaili perjuangan yang mau enaknya saja. Yang tidak tu yang seronok dia. Itu budak mana? Tufail, berbudak, childish, berjuang tidak mau ikut, takut kena percikkan, tetapi ingin mendapat hasil. Inilah bendalu. Aku tak bendalu, kemuncuk kan tak? Bukan kemuncuk, kan? Dedalu. Boleh juga lah. Dedalu, menumpang, parasite, perjuangan. Bila dah menyamar baru nak nampak. Nak numpang. Jadi parasite, jadi dedalu, bendalu ataupun dedalu. Ataupun kalau semua orang kata kemuncuk perjuangan, ataupun kemuncuk perjuangan. Namun kalau dibiarkan, mereka ini berpengaruh. Semua kekayaan akan dihisap habis. Tetapi kalau bahaya mengancam, orang seperti inilah yang lari lebih dahulu. Tuan-tuan, bila tentera musuh lari, kena angin ribut dalam peristiwa Ahzab, dia pun tak berani lagi.
Dia mau duduk dekat jauh-jauh gitu. Dia berkata, mana tahu kot tentera musuh tu dia lari tu kena dipatah balik. Jadi kami biar duduk jauh sikit katanya. Kami dengar khabar je, kami baca khabar je. Kami dengar khabar. Tuan-tuan, saya cakap ni bukan saya reka tak dalam ni dalam surah Ahzab tu menceritakan demo ni, dia kata biar kami duduk jauh-jauh sikit. Kemudian kami nak dengar berita-berita dia. Kami baca surah khabar je, kami baca surah khabar. Dia punya itu dalam ni, tuan-tuan. Cerita tu ada cerita tu ada dalam peperangan Ahzab. Dikatakan di sini bahawasanya saya akan cuba carikan kalau dapat rezekinya kita berjumpa dikatakan wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum. Anba' ni berita-berita. They think that al-ahzab have not yet withdrawn, belum lagi menarik dia boleh datang lagi. And if al-ahzab should come again, they would wish they were in the desert among the Bedouins, seeking news about you from a far place. Maknanya memang kalau datang balik tentera tu, dia bercerita-cerita, biarlah kami duduk jauh-jauh di kampung-kampung Bedouin, kami tak nak ikut dalam perang. Cumanya kami akan tanya apa boleh. Kami baca surah apa je, berita ni, apa cerita ni kan. Orang punya hati zaman itu pengen, ya Allah, bukan zaman ini dah. Nunggu baca surah apa, orang zaman itu dah ada, dah disebut sebagai yas'aluna an anba'ikum. Anba' tu naba' tu maknanya berita, seeking news about you from a far place. Jadi rupanya benda tu ada, tuan-tuan. Sebab itu Quran ni mendahului zaman. Dan sifatnya maknanya kita kata kompetitif. Sentiasa maknanya sesuai, ada daya saingnya. Ada daya saingnya. Sebab karakter manusia bukan berubah. Karakter manusia tak berubah. Manusia tu memang berubah. Tapi karakter perangai itu akan ada. Kata Shakespeare, maknanya the actors goes but the stage remain. Maknanya ada lagi. Skrip dia takkan berubah, plot cerita takkan berubah. Ada untuk orang perangai orang beritahu. Jadi maknanya itu pula yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 18-19. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan, bekalan perjuangan kita ialah Al-Quran. Ceramah sana, ceramah sini, pengajian sana, pengajian sini. Tetapi yang paling utama bekalan perjuangan ialah Al-Quranul Karim. Ini sebenarnya. Ini sebenarnya yang sangat-sangat penting dalam membekalkan perjuangan kita dan kelangsungannya. Ayat ke-11, dan sesungguhnya Allah pun mengetahui akan orang-orang yang beriman, maknanya wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Tuan-tuan dan puan, kiranya boleh kita baca lah, tapi kuranglah maknanya kita kata kupasannya. Ada kurang kupasan sebab dah dekat 6.20 6.20. Saya rasa baca habiskan ayat 9. Boleh ke tuan? Ya. Wala ya'lamu Allahu alladhina amanu. Allah pasti akan tahu siapa yang tulis imannya. Allah tahu iman yang sejati, yang mahu menelan manis dan pahit. Manis ni masa bila? Masa di hujung, tuan-tuan. Kita bersusah payah kan. Tuan-tuan, puan-puan lagi tahulah daripada saya, zaman Jepun, zaman kita susah kemarin, meneroka, maknanya kita kata pendidikan, sekolah masa itu sekolah atap, pakai papan batu. Sekarang ni hasil daripada pengorbanan itu kita rasa manisnya. Yalah, pianto jauh mengajar lepas ke mana-mana ngayuh musikal ada. Pakai pentelur putih dah, balik dan pentelur merah dah. Jadi maknanya kesusahan itu di hujungnya ialah kemanisan. Itu yang dikatakan manis dan pahit. Sebenarnya pahit dulu baru manis. Tapi Pak Hamka ni dia nak merangsang kita, disebut dia manis dulu. Kita merasakan bagaimana manis dan pahit perjuangan.
maka kita akan sudi berkorban, ya, dalam keadaan banyak ataupun sedikit, murah ataupun mahal. Kita sanggup, ya, kita akan sanggup tahan menderita mempertahankan keyakinan. Maka lahirlah Sumayyah, lahirlah Bilal, lahirlah Sa'ad, lahirlah, maknanya kita kata, maknanya tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh Islam. Lahirlah Masyidah binti Fir'aun, tidak berkocak bagaimana besar gembur, tidak mundur bagaimana pun ancaman, tidak menjual pendirian kerana bujukan harta kemuliaan yang palsu. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kalau ada orang nak menawarkan, ya tak, hati-hatilah. Peganglah pada prinsip. Ya tak, peganglah pada prinsip. Ada seorang sahabat saya di Manjung, tuan-tuan. Dia ditawarkan bulan sudah 2 juta, tuan. Ya tak? Dia ditawarkan 2 juta. Makan tak habis 2 juta. Ya tak? Makan tak habis 2 juta. Ya tak? Jadi tidak menjual pendirian kerana bujukan harta kemuliaan yang palsu. Dan dia pun sangat mengetahui wala ya'lamannal munafiqin, orang-orang yang pura-pura, iaitu orang yang soraknya keras, mengajak maju ke depan. Ayo, katanya lah. Sekarang dia mundur. Bila sampai depan gereja, tuan-tuan, masa kes kalimah Tuhan kemarin, yang beria-beria buat press statement mula-mula tu, yang bergamai lagi semangatnya, ganyang sana, ganyang sini. Depan gereja tu dia ni 10 minit, lepas tu dia tak ada. Baru ni dia duduk kedai kopi dia sudahnya, duduk dekat coffee house dia, langsung kat keluar ke jalan raya sudahnya. Alhamdulillah aku dia. Tetapi setelah datang waktu untuk maju, dia yang mundur lebih dahulu. Kadang-kadang orang yang mulutnya penuh dengan kata-kata berapi, tulangnya cair. Tuhan kata dimaafkan, mulutnya berapi, tulangnya cair, laksana air, katanya dah. Lembut tulang ni, mudah berubah pendirian kerana rujukan pangkat, harta, kedudukan. Habis lebur, kena jual, kena beli. Sangat arif dan nyala matanya, mati je ada kesempatan-kesempatan, ya tak? Nyari je telinganya, ada je dengar peluang-peluang keuntungan untuk dirinya. Ini orang yang oportunis dalam perjuangan. Ini kedalu ni. Ya, ini yang kedalu ni. Jadi maknanya sebab itu mesti ada latihan, mesti ada saringan dalam perjuangan. Barulah kita rasa selamat, ya, barulah kita sepatutnya rasa selamat, ya tak? Jadi dia kata di situ, nyaring dia telinga mendengar kalau ada keuntungan untuk dirinya, acuh tidak acuh kalau ancaman besar mengancam agamanya. Dia tak sensitif pun, dia tak peka pun, dia tak rasa apa pun, ya. Kalau ada benda-benda yang mengancam, maknanya maruah agama, dia tak rasa apa. Dia yang pentingnya berapa boleh dapat, who gets, when and where. Ya, siapa boleh dapat, di mana dan bila. Itu dia bincang tuan. Semuanya sandiwara. Ya tak? Semuanya sandiwara. Perjuangannya sandiwara. Yang penting who gets, when and where. Ya tak? Yang penting siapa dapat, bila dan berapa. Ya tak? Dan di mana. Ya tak? Sejak semula Tuhan lebih tahu, ya, telah lebih tahu mana yang beras, mana yang antak. Bagaimana loyang disepuh menyerupai emas, namun tidak lama sepuhan itu akan hilang. Loyang cua yang kelihatan. Tuhan tahu, ya, di sana kemudahan dan kelemahan, kekayaan, kemiskinan, ketahanan dan kelemahan, semuanya adalah ujian untuk menentukan iman sejati dan perbedaannya dengan munafiqin. Ini dikatakan wala ya'lamannallahul munafiqin. Maka meskipun surah Al-Ankabut turun di Mekah, belum nampak orang munafik. Sesudah sampai di Madinah terdapat munafik, namun sejak dari zaman Mekah rupanya sudah diperingatkan oleh Tuhan. Ini kepada mazhab yang berpegang bahawa surah Ankabut surah Makkiyah. Ada mazhab yang mengatakan bahawa 10 ayat pertama Madaniyah, selepasnya barulah Makkiyah. Jadi
Jadi tentang bahaya munafik, supaya kaum yang telah mengaku beriman jangan bertemu dengan penyakit pendalu iman yang amat berbahaya pada masa yang akan datang kalau kita berpegang kepada surah ini Makkiyah. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan 10 ayat pertama Madaniyah, lepas itu adalah Makkiyah. Ya, wallahu a'lam. Kita berhenti di situ pada ayat ke-12. InsyaAllah kita sambung hari Isnin, ya. Kita sambung hari Isnin, esok dan lusa tak adalah, ya. InsyaAllah hari Isnin kita sambung ayat ke-12. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.